أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Rabbi yasir, alaika yasir, wa tammim bil khair. Ahlan wa sahlan yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Muhammad Aizuddin bin Kamaruzaman kerana sudi bersama-sama dengan Gemar Iman dalam kuliah duha hari ini dengan kitab Hadis Qudsi, juga bersama-sama yang dikasihi para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran, sahabat-sahabat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya kasihi lagi saya hormati saf pentadbiran Gemar Iman yang dipimpin oleh Puan Hajah Rosniati binti Mansur. Jadi bagi memohon keberkatan kuliah kita pada pagi Jumaat yang barokah ini, marilah sama-sama kita membacakan Ummul Kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadil Ustaz untuk kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat, para sadiqin, para syuhada, alim ulama, guru-guru kita, ahli keluarga kita, serta untuk umat Islam di Gaza, Palestin, juga muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Isiril Fatihah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin ya rabbal alamin. Tanpa membuang masa lagi, saya dengan penuh ta'zim menyerahkan kepada Al-Fadil Ustaz. Falyatafaddal mashkura. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'. Alhamdulillah. Pertamanya kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan yang Allah izinkan kepada kita pada pagi ini di Sayyidul Ayyam, penghulu bagi hari-hari yang Allah Taala ciptakan, dan kita berada di dalam majlis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus melimpahkan kebaikan demi kebaikan, kerahmatan, ketenangan dan juga keberkatan dalam kehidupan kita. Dan semoga dengan ilmu yang bermanfaat akan menjadi bimbingan kepada hati-hati kita dengan taufik dan hidayah daripada Allah, seterusnya menerangi jalan-jalan kehidupan dunia ini dengan cahaya ilmu, sehinggalah kita kembali kepada Allah di negeri akhirat nanti dalam keadaan Allah menerima seluruh amal soleh yang kita lakukan dan Allah juga mengampuni dosa-dosa yang kita lakukan, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah untuk pagi ini perbincangan kita menyambung lagi hadis Qudsi, dan kita akan tengok pada hadis muka surat 121, iaitu hadis di dalam bab yang baru, bab kitab larangan. Dan kita tengok hadis yang pertama adalah larangan melakukan kezaliman. Okey, larangan melakukan kezaliman. Baik, sebelum kita nak lanjutkan perbincangan ni untuk mukadimah pagi ni, sempena kita nak masuk kepada bulan yang baru, dan bulan yang baru ni adalah bulan yang utama seperti mana yang ibu-ibu sedia maklum. Maghrib, bermulanya maghrib pada petang ni, maka kita akan bertemu dengan 1 Rejab, iaitu salah satu bulan yang Allah Ta'ala ciptakan di antara bulan-bulan yang utama. Okay, daripada 354 hari setahun di dalam kalender hijrah, kita ada 120 hari yang Allah muliakan, iaitu disebut sebagai Arba'atun Hurum, 4 bulan yang Allah haramkan. Okey, 3 bulan yang berkembar iaitu Zulkaidah, Zulhijjah dan Muharram, dan satu lagi iaitu bulan yang terpisah iaitu pada bulan Rejab. Jadi bermula daripada petang ini, dalam tempoh sebulan kita akan masuk kepada bulan haram. Bila sebut sebagai bulan haram, selalu saya sebutkan kepada ibu-ibu yang dirahmati Allah dalam pertemuan-pertemuan yang lepas,
iaitu dia sama seperti mana yang kita fahami tentang tanah haram, dan ini yang disebutkan oleh Abdullah ibnu Al-Abbas, iaitu menyebutkan tentang tanah haram adalah tempat yang kalau kita melakukan amal saleh, Allah Ta'ala akan membesarkan ganjarannya, dan di tanah haram kalau kita melakukan kemaksiatan, Allah juga akan membesarkan ancaman dan azabnya. Maka begitulah yang dimaksudkan dengan bulan haram. Cuma yang membezakan, tanah haram terikat dengan tempat, manakala bulan haram terikat dengan masa. Jadi, kita akan masuk kepada bulan haram, bulan yang kita kena paksa diri kita, suka ataupun tidak, kita kena buat amal saleh. Dan suka ataupun tidak, kita kena meninggalkan kemaksiatan. Okey, ini perkara yang kita kena ingatkan bersama dan maklumkanlah kepada ahli-ahli keluarga kita yang lain. Okey, ini antara bulan-bulan yang istimewa yang Allah Ta'ala telah ciptakan kepada kita. Dan masuk saja bulan Rejab, maka bererti inilah permulaan persiapan kita untuk menghadapi Ramadan. Dan selalulah dilakukan oleh para ulama silam, bila masuk je Rejab, maka bermulalah doa Allahumma barik lana fi Rejab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Masuk je Rejab, kita dah mula berdoa-doa untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Namun, para salafus salih yang lepas, mereka berdoa untuk bertemu Ramadan sebenarnya bukan daripada bulan Rejab. Kalau ikutkan lebih awal lagi, iaitu 6 bulan sebelum Ramadan. 6 bulan sebelum Ramadan tu dah berdoa dah agar mereka dipertemukan dengan Ramadan. Kemudian habis saja Ramadan, 6 bulan berikut mereka terus lagi berdoa supaya amal-amal yang dilakukan sepanjang Ramadan seluruhnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pendek ceritalah, setahun punya fikiran tu fokus untuk Ramadan dan Ramadan. Jadi masuk je Rejab, ini adalah bulan yang kita kena buat persiapan, sebab kejayaan yang kita nak bina pada bulan Ramadan nanti adalah bermula daripada bulan Rejab. Kan kita pernah sebut, dulu masa nak masuk Ramadan pun saya pernah sebut pada ibu-ibu. Bila kita masuk Rejab je, para ulama antaranya disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali daripada ungkapan Abu Bakar Al-Bakilani, dia kata apa? Masuk je Rejab itu adalah Syahruz Zara', iaitu bulan kita bercucuk tanam. Kita susun balik jadual rutin harian kita. Kan masuk Ramadan kan, kita mula start bangun awal, nak bersahur, lepas tu ada masa baca Quran, ada masa untuk qiyam, kemudian solat subuh jamaah, kemudian kita buat itu, buat ini. Kita ada rutin kita. Kita create tadarus Quran kita create, sebelum ni apa, JNI buat apa? Tazkirah tahajud apa? Kan? Kita munajat sahur. Pengajian sahur. Kita munajat sahur, kita susun kan. Tapi sebenarnya yang kita buat pada bulan Ramadan tu sebenarnya starting dia adalah pada bulan Rejab. Kalau kita ada grup-grup tadarus tu sebenarnya bermula daripada Rejab. Create suasana tu pada bulan Rejab. Macam ibu-ibu lah. Baju raya tu bila tempahnya? 1 Syawal tempah? Tak kan? Mestilah tempah lebih awal. 3 bulan awal, 4 bulan awal. Dah masuk queue dah. Kita dah siap-siap prepare untuk sambut hari raya. Maka sepatutnya begitulah persediaan kita untuk menghadapi Ramadan. Okay, grup-grup tadarus kita dah kena create dah untuk kita menghadapi bulan Rejab. Jadi amal-amal yang kita nak capai pada bulan Ramadan tu, pada bulan Rejab ni kita dah usahakan dah. Okay, puasa-puasa sunat pun diperbanyakkan, puasa Isnin Khamisnya, puasa putihnya dan segalanya, kita mula memperbanyakkan pada bulan ini. Ni bulan latihan. Sebab bila sebut latihan, ada kalanya kita buat, ada kalanya kita lemah dan kita tinggalkan. Kemudian kita nak ada semangat lagi kita buat. Jadi ini adalah bulan latihan. Sebab itu Allah Ta'ala berikan ada ganjaran. Dia jadi bulan haram. Kita buat, Allah besarkan pahala supaya sentiasa termotivasi. Dan bila kita buat maksiat, Allah ancam dengan azab yang besar. Dan ia pun sebagai satu paksaan supaya meninggalkan maksiat. Nanti masuk bulan Sya'ban, itu adalah bulan kita menyiram tanaman. Amal-amal yang telah kita bina pada bulan Rejab tu, kita polish lagi, gilap lagi, cantik dan sempurnakan lagi supaya menjadi lebih elok. Kita istilahkanlah, kita develop lagi. Supaya dia menjadi lebih elok, lebih sempurna. Ibadah-ibadah tu dah dibina pada bulan Rejab.
Masuk Syaban nanti, kita makin perbaiki, makin sempurnakan, makin elokkan. Yang selalu saya bagi contoh gambaran, macam mana kita berpuasa kalau masuk 20 Ramadan, momentum 20 Ramadan itulah momentum yang sepatutnya ada pada bulan Syaban. Yang mana tubuh kita kalau waktu berbuka, kalau 20 Ramadan, kita tak berapa nak makan sangat, tubuh dah rasa ringan nak beribadah, solat tarawih tu dah mula rasa seronok, dah rasa mudah, kan? Bacaan Quran dah mula rasa keseronokan dia, kemanisan dia, ibadah-ibadah dah rasa kita dah rasa serasi. Momentum tu adalah pada bulan Syaban. Supaya masuk Ramadan nanti, kita tinggal menikmati amal-amal yang telah kita usahakan pada 2 bulan itu sebagai latihan. Ke masuk Ramadan, kita mula menuai hasil-hasil tanaman kita. Ibadah-ibadah yang telah kita bina tu, momentum tu diteruskan pada bulan Ramadan. Barulah kita akan mencapai rasa kepuasan, keseronokan sebulan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Jadi bila masuk je petang ni Rejab, maka kita dah tahu kita berada di hujung-hujung bulan yang kita kena segera qada-qadakan puasa-puasa lepas kita. Okey. Sebab kalau ikutkan di dalam mazhab Al-Imam Syafi'i, kita kalau masuk Rejabnya berarti kita ada berbaki sekitar 45 hari lagi nak selesaikan puasa sunat. Sebab ada larangan dalam hadis Nabi SAW selepas nisfu Syaban tu tak dibenarkan untuk berpuasa bagi orang yang tak menjadikan ibadah puasa sebagai satu rutin ataupun kelaziman. Tapi ada khilaf lah pandangan ni. Tapi kalau pandangan dalam mazhab Syafi'i, dia kata dilarang kat situ sebab ada larangan. Sebab sebahagian ulama meletakkan ia hadis yang sahih. Ada sebahagian ulama meletakkan ia adalah hadis yang lemah. Okey. Jadi ada 2 pandangan dekat situlah. Tapi nak bagi tahu pada ibu-ibu, siapa yang tak selesaikan lagi puasa qada, inilah waktu-waktu dia. Okey, dah masuk ke waktu-waktu yang kritikal untuk diselesaikan. Okey. Baik, itu antaralah mukadimah yang kita boleh bincang-bincangkan, dan saya mungkin boleh cadangkan kepada pihak JNI, kita nak hidupkan suasana Ramadan tu, kita tak nak dah hujung-hujung nanti masuk Ramadan baru nak bincang Ramadan. Saya galakkan ibu-ibu, kalau bolehlah buatlah program-program ataupun persediaan Ramadan tu pada Rejab ataupun Syaban. Mungkin sebulan tu ceritalah Ramadan, tapi kita bagi tajuk kepada penceramah. Kalau tidak nanti dia ada repetition je lah cerita yang sama. Ustaz ni cerita Qiyamul Lail, cerita Lailatul Qadar je. Ustaz ni cerita Ramadan je. Ustaz ni cerita Rejab je. Ustaz ni cerita Syaban je. Ustaz ni cerita tentang ibadah puasa saja. Kita bagi tajuk supaya masing-masing ada persediaan, ada persiapan, dan kita membina suasana tu dalam diri kita. Kita mungkin tak mampu bina dalam masyarakat kita, tapi kita boleh bina suasana tu dalam diri kita. Kalau Syawal, lagu raya tu 15 Ramadan dah pasang kan, sebab kita nak dapatkan mood. Macam itulah dengan kita. Mungkin rumah-rumah kita dah boleh hias dengan hiasan-hiasan dekorasi Ramadan. Kita boleh tengoklah di internet, banyak dah orang share pasal lampu-lampu, ada ucapan Ramadan Karim, macam-macam lah. Yang penting kita, keluarga kita mula menghidupkan waktu-waktu yang special ni untuk menghadapi Ramadan. Kita dah mula berlumba-lumba untuk membaca Al-Quran, khatam beberapa juzuk dan sebagainya lah. Itu antaralah cadangan-cadangan yang saya boleh lakukan. Okey, kita masuk kepada hadis yang pertama dalam bab kitab larangan. Okey, larangan melakukan kezaliman. Hadis diriwayatkan daripada Abu Zar radhiyallahu an, hadis riwayat Al-Imam Muslim dengan sanad yang sahih. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima rawa anillahi azza wa jalla. Daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang meriwayatkan firman Allah Subhanahu wa taala, annahu qala, sesungguhnya Allah taala telah berfirman. Kata Allah taala, ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu. Kata Allah taala, wahai para hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kepada kamu kezaliman ke atas diriku, dan aku jadikannya perkara yang diharamkan dalam kalangan kamu, dan janganlah kamu saling menzalimi. Maksudnya Allah Ta'ala sendiri
telah menetapkan pada dirinya supaya tak melakukan kezaliman kepada hamba-hambanya. Ini Allah Ta'ala kan, dia Tuhan yang paling berkuasa, tapi dia sendiri yang tetapkan dirinya supaya tak melakukan kezaliman kepada kita. Sedangkan Allah boleh buat lebih daripada itu. Allah boleh buat lebih daripada itu. Sebab itu kalau kita baca Quran, Allah Ta'ala selalu sebut wahwal azizul ghafur. Dia memberitahu dialah Tuhan yang paling perkasa. Al-Aziz, Tuhan yang paling perkasa. Al-Aziz ni kalau kita tengok dalam Al-Asma'ul Husna, Al-Aziz ni dia datang daripada perkataan Al-Izzah, Tuhan yang paling mulia. Sehingga seluruh makhluk berhajat pada dia. Kerana seluruh makhluk berhajat pada dia, maka menjadikan dia lah Tuhan yang paling mulia dan paling perkasa. Al-Aziz. Walaupun dia Tuhan yang paling perkasa, dia boleh buat apa yang dia nak dan tidak ada orang boleh argue apa yang Allah nak, tapi Allah bersifat dengan sifat Al-Ghafur dan itu membezakan Allah dengan manusia. Manusia kalau dialah yang paling berkuasa, paling perkasa, percayalah dia akan jadi diktator. Lalu timbullah kezaliman dan apa yang dia putuskan, lakukan biasanya adalah untuk kepentingan peribadi dia, kehendak syahwat dia. Tapi Allah Ta'ala tidak. Dia berjanji pada dirinya sendiri. Dia tetapkan pada dirinya sendiri. Allah walaupun dia maha perkasa, maha berkuasa, namun dia menetapkan dia tidak akan melakukan kezaliman kepada hamba-hambanya. Maka kita, Allah Ta'ala perintahkan jangan melakukan kezaliman di antara kamu. Bila Allah tak buat kezaliman kepada kita, maka Allah ingatkan kita, kamu jangan buat kezaliman di antara kamu. Okay, Allah Ta'ala perintahkan jangan buat kezaliman. Apa kezaliman yang kita buat sesama kita ni, ibu-ibu? Apa kezaliman yang kita buat? Kalau kita tengok dalam Quran, paling mudah dan kita tak perasan pun kezaliman ni. Perhatikan, ada dua surah yang Allah Ta'ala buka dengan perkataan wailun. Wailun. Pertama iaitu pada surah Al-Humazah dan yang keduanya adalah pada surah Al-Mutaffifin. Yang ni siapa yang selalu ikuti kuliah saya mesti maklum dah ni. Pada surah Al-Mutaffifin Allah Ta'ala menyebut wailul lil mutaffifin, kata Allah. Celakalah dan binasalah orang yang melakukan Al-Mutaffifin. Orang yang apa kalau diterjemah dalam bahasa kita dia kata orang yang curang. Okey, saya tak jumpa lah perkataan dia. Okey. Curang dekat sini sebenarnya maksud dia luas sebab perkataan at-tatfif ni adalah merujuk kepada golongan yang melakukan kezaliman melalui muamalah. Yang menjual, menindas, menzalimi pembeli, yang pembeli menindas penjual kan. Yang pembeli menindas penjual, macam mana dia menindas penjual? Iaitu dia meletakkan potongan harga yang paling melampau lah. Letakkan, tekan penjual ni sampailah penjual ni kerugian dalam perniagaan dia. Dia terpaksa nak menjual barangan dia supaya barangannya laku, tak rosak kan. Jadi pembeli ni pula nampak macam tu, dia pun mainkan penjual. Tak boleh, ada kezaliman, ada tatfif. Manakala penjual pula tak boleh tindas pembeli. Dengan meletakkan si pembeli ni dikatakan kamu beli barangan saya sekilo dengan nilai RM50. Tapi apa yang dia letak iaitu kurang daripada sekilo. Ada penipuan dekat situ. Itu pun kezaliman kepada pembeli. Penjual melakukan kezaliman kepada pembeli. Kalau kita tengok konteks tu, itu adalah konteks yang Allah Ta'ala tunjuk sebagai contoh. Tapi contoh kezaliman ni luas, sangat luas. Kezaliman suami kepada isteri. Kezaliman isteri kepada suami. Apa kezaliman suami kepada isteri? Iaitu suami tidak menunaikan hak-hak kepada isterinya. Yang mana isteri itu perlu diberikan perhatian dan disayangi, zahir dan batin dia. Manakala isteri pula tak menunaikan hak suaminya, iaitu memberikan ketaatan kepada suaminya. Ada hak kat situ. Tak tunaikan hak, maka berlakulah kezaliman. Ada kezaliman yang dilakukan oleh anak kepada ayah, ayah kepada anak, rakyat kepada pemerintah, pemerintah kepada rakyat, orang yang lari daripada cukai kan, tak nak bayar cukai, sedangkan dia layak bayar cukai. Ini satu kezaliman. Ini adalah golongan tatfif, al-mutaffifin. Sebab orang ni
masing-masing ada hak. Kerajaan ada hak pada kita untuk sediakan infrastruktur ataupun infra-infra yang sebaiknya. Kita pun ada hak kepada kerajaan yang perlu membayar cukai. Ini semuanya ni termasuk dalam perkara yang diajarkan oleh agama. Okey? Semuanya. Hak kejiranan, semuanya lah. Ataupun kalau kita bekerja, ataupun kita dalam keadaan bermasyarakat. Kalau kita bekerja dulu, kita boleh tengok. Kita majikan ataupun kita ketua jabatan, kita ada kawan kita. Kita promote kawan kita ni supaya naik jawatan. Sedangkan kawan kita tak layak untuk naik jawatan. Yang naik jawatan sepatutnya orang lain. Orang tu lebih layak. Cuma dia tak kawan dengan kita, saya tak sokong dia untuk dia naik jawatan. Saya sokong kawan saya walaupun dia tak layak. Itu satu kezaliman. Nak cerita hal kezaliman ni luas. Banyak sangat. Kadang-kadang kita tak sedar. Okay? Kita tak sedar. Sebenarnya kezaliman itu berlaku dan kita lakukan. Maka sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan kepada kita larangan dekat sini. Allah tak pernah melakukan kezaliman kepada kita, maka Allah Taala perintahkan kepada kita fala tadzalamu. Janganlah kamu melakukan kezaliman sesama kamu. Okey, ini ingatan Allah Taala kepada kita semua. Antara yang lain iaitu kezaliman yang Allah Ta'ala sebut iaitu pada perkataan wailul likulli humazatil lumazah pada surah Al-Humazah pula, iaitu kezaliman manusia dengan manusia lain melalui umpatan, kejian, kutukan, sindiran, semuanya ni, semuanya. Okey, sekejap saya tengok Puan Hanisa sedang mana. Jadi kami minta untuk KPL Asia. InsyaAllah ada rezeki saya kat tempat kerja baru nanti. Saya doakanlah supaya Allah mudahkanlah kepada Puan Hanisa. Kita doakan. Semoga dipermudahkan. Tapi percayalah, kalau kita dizalimi, ditekan, kita jangan jadi luruslah kan. Kita diberikan kebijaksanaan. Sebab itu Nabi, dia amanah dan dia juga fatanah. Dia amanah dan dia bijaksana. Okay? Kalau kita rasa kita ditindas, jangan kita tengok macam drama Melayu lah. Tak apalah, biarlah Allah hukum dia. Itu kita membenarkan orang menindas kita lah. Jangan. Maksudnya kita ada hak kita untuk pertahankan. Tapi kalau tak boleh selesaikan, tak apa. Kita meyakini Allah lah Tuhan yang al-adlu kan, Tuhan yang sangat adil dan dia akan tunaikan hak-hak kita di hari akhirat nanti. Okey, Allah Taala takkan culaslah untuk menunaikan hak-hak kita yang dizalimi. Ini perkara yang sentiasa kita yakini. Bila kita yakini macam ni, hati ni lebih tenang, hati ni lebih tenteram. Kita tak bermusuh dengan orang dan sentiasa bersifat memaafkan. Okey, baik. Mudah-mudahan Puan Hanisa dipermudahkanlah dan begitulah dengan ibu-ibu yang lain. Okey, tadi kita tengok pada surah Al-Humazah pula, iaitu kezaliman yang selalu kita lakukan kepada orang lain, iaitu kezaliman kita mengumpat seseorang, mencerca, memfitnah, mengkeji dan segalanya. Sebab itu hubungan manusia dengan manusia ni Allah Ta'ala ingatkan kepada kita dalam dua surah ini, yang mana dua-dua surah dimulakan dengan perkataan wailun. Wailun, iaitu Allah Ta'ala memberikan ancaman kebinasaan dan kecelaan kepada orang yang menzalimi hak orang lain melalui at-tatfif. Dan yang kedua, Allah Ta'ala mencela orang yang melakukan kezaliman pada orang lain melalui sifat humazah dan juga lumazah. Yang kaki kutuk, kaki fitnah, kaki hina ni Allah Ta'ala mengancam mereka. Sebab kita kena jaga hubungan dengan Allah, dalam masa yang sama menjaga hubungan dengan sesama manusia. Okay, ini perkara yang sentiasa kita kena ingatkan bersama. Okey, itu perkara pertama. Allah ingatkan kepada kita jangan melakukan kezaliman. Yang kedua, Allah Ta'ala menyebutkan lagi, ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaituh fastahduni ahdikum. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, wahai para hambaku, wahai para hambaku, kalian adalah sesat melainkan orang yang aku berikan hidayah kepadanya. Okay? Maka pohonlah hidayah kepadaku, nescaya akulah yang akan memberikan hidayah kepada kamu semua. Baik, hadis ni yang kedua ni menunjukkan kepada kita bila Allah kata
kullukum dal, semuanya sesat, bukanlah bererti semuanya ni sesat dekat sini iaitu dalam keadaan kita tak dibimbing dengan wahyu, tak dibimbing dengan petunjuk daripada Allah Ta'ala. Jadi datangnya agama ni memberikan kita hidayah, memberikan kita petunjuk. Maka sebab itu Allah Ta'ala kata apa? Maka mintalah kepada aku petunjuk, hidayah, aku akan berikan. Dan ini adalah isyarat, iaitu galakan supaya sentiasa memohon pertolongan, rahmah dan juga hidayah daripada Allah tanpa kita berputus asa. Sebab dia seolah-olah macam satu jaminan, kamu minta aja aku mesti beri. Perkataan tu, kamu minta saja mesti aku beri. Tapi kalau kamu tak meminta, macam mana aku nak memberi? Okay? Jadi di situ adanya galakan untuk kita meminta selalu kepada Allah Ta'ala. Dan dahulu kan kita pernah bincang hadis berkaitan tentang malam Isra Mi'raj kan, yang dalam bab as-salah sebelum ni. Yang mana Allah Ta'ala tunjukkan perintahnya kepada Nabi dengan 50 waktu solat. Kemudian Nabi pun berulang alik daripada langit ke-6 bertemu dengan Allah banyak kali sehingga daripada 50 waktu mengganti menjadi 5 waktu. Kenapa Allah Ta'ala melakukan seperti itu? Kenapa Allah tak bagi terus je 5 waktu? Kan mudah, lebih ringan kepada Nabi. 5 waktu, terus turun ke bumi. Tapi Nabi turun naik beberapa kali. Saya sebutkan pada ibu-ibu pada kesempatan yang lalu, hikmahnya dekat situ, sebab Allah Ta'ala ni bukanlah istilah kita membuli. Okay? Saja-saja je nak susahkan Nabi. Tidak. Tapi sebenarnya Allah Ta'ala ni dia suka dengan rintihan-rintihan hamba-Nya. Dia suka dengan permintaan-permintaan hamba-Nya. Membezakan Allah dengan makhluk. Makhluk lagi banyak diminta, lagi dibenci. Lagi banyak diminta, lagi dijauhi. Tapi Allah Ta'ala lagi banyak diminta, lagi dicintai. Lagi banyak diminta, lagi didekati dan diperkenankan hajat-hajat dia. Okay? Dan setiap kali Nabi minta, walaupun perkara yang berulang, tak pernah satu pun Allah tolak. Bahkan semuanya diperkenankan. Ini menunjukkan kepada kita, jangan putus asa untuk terus meminta kepada dia. Dan mintalah apa sahaja, walaupun sekecil-kecil perkara. Allah Ta'ala tak pernah lekehkan permintaan kita. Bahkan semuanya itu mengundang kecintaan Allah Ta'ala kepada kita semua. Okay? Jadi ada 2 perkara kita ingat. Perkara pertama tadi, jangan lakukan kezaliman. Yang kedua, iaitu jangan putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, yang ketiga, kata Nabi SAW, Allah berfirman, Ya ibadi, kullukum ja'i'un ila man at'amtuh, fastat'imuni ut'imkum. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai para hamba-Ku, kalian adalah lapar, melainkan orang yang aku berikan makan kepadanya. Maka pohonlah makanan daripadaku, nescaya akulah memberi makan kepada kalian. Samalah juga. Maksudnya perkara-perkara yang menjadi trust dalam kehidupan kita, hidayah, makanan, iaitu rezeki dan segalanya ni minta kepada Allah Ta'ala. Okay. Kemudian Allah Ta'ala sebut lagi, Ya ibadi, kullukum arin illa man kasautuh, fastaksuni aksukum. Kata Nabi SAW lagi, iaitu Allah Ta'ala berfirman, wahai hamba-Ku, kalian adalah dalam keadaan tidak berpakaian, melainkan akulah yang memberikan pakaian kepada kalian. Maka pohonlah pakaian kepadaku, nescaya akulah yang akan memberikan pakaian kepada kalian. Kemudian Nabi SAW menyebutkan lagi, Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar, wa ana aghfiru dhunuba jami'a, fastaghfiruni aghfir lakum. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai hamba-Ku, sesungguhnya kamu semua melakukan dosa malam dan juga siang. Dan akulah yang mengampuni dosa kamu keseluruhannya. Maka mohonlah pengampunan kepadaku, aku akan ampuni dosa-dosa kamu. Okey, sekarang kita tengok. Walaupun perkataan ini berulang, tapi sebenarnya dia menunjukkan kepada kita ada perkara-perkara penting. Pertama, jangan buat kejahatan, jangan buat kezaliman pada orang. Kedua, diingatkan kepada kita, berterusanlah minta hidayah kepada Allah Ta'ala.
apa sahaja minta kepada Allah. Okey. Minta kepada Allah ni, bila kita nak minta petunjuk ataupun kita nak minta satu keberkatan dalam sesuatu perkara, benda yang paling penting sekali adalah kita buat apa yang Allah sukai. Yang ini yang selalu kita terlepas pandang. Kadang-kadang kita kata, saya nak dapat berkat ni. Saya nak dapat berkat ni. Cara kita nak minta berkat tu, kadang-kadang tu menyalahi apa yang Allah perintahkan. Sekarang ni kita dah mula memesong. Saya nak dapat berkat daripada sekian-sekian perkara. Tapi cara kita minta berkat tu menyalahi, sebab keberkatan itu datangnya daripada Allah. Samalah dengan hidayah. Hidayah tu, petunjuk tu datang daripada Allah. Kan? Hidayah dan petunjuk tu datang daripada Allah. Maka cara kita nak minta tu janganlah menyalahi apa yang Allah perintahkan. Mohonlah kepada dia, mintalah kepada dia, berhajatlah kepada dia, dia akan berikan. Okay? Kadang-kadang kita minta berkat ni, kalau orang pergi umrah kan, macam mana dia nak cari berkat? Habis semua dia lumur diri dia dekat makam Ibrahim lah, dia letak baju dia usap-usap di pintu Kaabah lah, macam-macam dia buat. Macam-macam yang kita pernah bincang dulu kan. Macam-macam dia buat. Adakah Allah Ta'ala nak kita buat seperti itu? Yang kita rasa ni berkat ni, kita buat ni mesti berkat ni. Betul ke Allah nak macam tu? Sebab keberkatan tu adalah datang daripada dia, datang daripada Allah. Maka cara kita meminta keberkatan tu mestilah seperti mana yang Allah sukai. Dia bukan mengikut logik akal kita. Dia mestilah mengikut apa yang Allah Ta'ala kehendaki. Macam mana kita nak tahu apa yang Allah kehendak? Maka ikutilah seperti mana yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW. Okay? Dari sudut hidayahnya, kemudian dari sudut pakaiannya, dari sudut makanannya, mintalah kepada Allah. Benda-benda ni teras. Bab hidayah teras, bab makan teras, dan bab pakaian teras. Benda-benda yang asas ni, mintalah kepada Allah. Dalam bahasa kita lah, bersandarlah kepada Allah Ta'ala. Bergantunglah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Meletakkan kebergantungan kita adalah mutlak hanya untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu kita baca ada satu doa yang diajarkan, iaitu Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Ini doa yang selalu kita baca. Wahai Allah, cukupkanlah keperluan aku dengan rezeki yang halal, supaya aku tidak mencari rezeki yang haram. Kita minta Allah Ta'ala komplitkan keperluan kita, biar semua yang halal, supaya saya tak tergamak nak makan benda yang haram, cari benda yang haram. Wa aghnini bifadlika amman siwa. Dan ya Allah, kau kayakanlah aku dengan kurniaan engkau, tanpa aku bergantung harap kepada manusia. Supaya tak terpesong akidah kita meminta kepada manusia. Saya pernah cerita ke mungkin, tak ingatlah, cerita pada ibu-ibu, berkaitan ada seorang ulama' yang dikenali sebagai Abu Turab. Saya macam pernah bincang minggu lepas kot, saya ada cerita kot. Iaitu Abu Turab An-Nakshabi kan. Ada seorang ulama' ni namanya Abu Turab Nakshabi. Dia ulama'. Ustaz pernah cerita lama dah. Lama saya sebut je lah. Jaga diri kita ni, jangan terpesong akidah kita ni. Sentiasa meminta kepada dia. Abu Turab Nakshabi ni seorang ulama' yang diceritakan oleh Taqiyuddin As-Subki ni dalam Tabaqah Syafi'iyah ni. Dia kata apa? Dia ni pergi ke Mekah untuk belajar ilmu. Tetapi kerana dia ni miskin, dia susah, dia minta bantuan daripada orang. Maksudnya siapa yang nak sedekah untuk dia belajar, bolehlah bersedekah kepada dia. Alhamdulillah dengan rezeki, dia minta kepada Allah supaya Allah beri. Alhamdulillah ada satu rezeki ni, ada orang datang dan berikan rezeki itu pada dia. Ada orang datang bagi dia perbelanjaan. Dan pembelanjaan yang diberikan kepada Abu Turab ni lebih daripada apa yang dia perlukan. Lebih. Contohlah, dia berharap dapat dalam 5,000 untuk menanggung kehidupan dia, cukup dah. Tapi dia dapat 10,000. Ni contohlah. Lebih daripada keperluan dia. Dia dapat lebih, dia tak belanja semua dan dia tak simpan semua. Dia ambil apa yang dia perlu, lalu dia infak apa yang lebih. Ni bezanya orang yang amanah. Kita kan kalau dapat lebih, Alhamdulillah kita punya kan. Saya tak curi. Tapi saya dapat kan, orang nak bagi apa. Salahnya rezeki lah tu. Tapi tak pada Abu Turab. Abu Turab ni dia ambil apa yang dia perlu, lebih tu dia pergi infak. Waktu dia pergi infak dekat Mekah ni, ramailah orang datang. Orang datang kepada dia. Datang berebut-rebut. Okey, saya nak cerita pada ibu. Masa baru ni saya balik daripada Mekah.
ada, saya tengok memang ada ramai orang miskin, ramai orang miskin, sangat ramai orang miskin. Dan ada satu malam tu dia buat satu program untuk beri makan kepada fakir miskin. Dan pertama kalilah saya tengok orang miskin ni sampai berlari untuk dapatkan makanan. Kita dekat Malaysia ni taklah sampai macam tu. Kita miskin, kita sesusah kita taklah sampai berebut-rebut kan nak makan kan. Kita kadang-kadang sampai malu. Kalau buat program asnaf tu, nak suruh pergi ambil sumbangan pun, alah malulah. Walaupun kita nak tapi kita rasa malu. Tapi tak, mereka betul-betul susah. Dia tak fikir dah, yang penting dia dapat makan. Berebut-rebut, berlari-lari nak dapatkan. Punyalah susah. Memang menyentuh hatilah. Saya pertama kali saya tengok dengan mata saya sendiri orang yang sesusah macam tu. Bukan sikit, ramai, terlalu ramai. Pendek cerita, saya bayangkan Abu Turab mungkinlah menghadapi macam tu waktu dia nak bagi infak ni. Dia bukan orang senang, cuma dia ada duit lebih, dia nak bagi infak. Datanglah seorang fakir ni jumpa dengan dia. Dia kata, wahai Abu Turab, aku nak juga. Abu Turab tak pandang pun, Abu Turab bagi orang lain. Si fakir ni duduk sebelah kiri dia, dia kata, wahai Abu Turab, bagilah aku. Abu Turab tak pandang, Abu Turab bagi belah kanan. Dia duduk belah kanan pula, dia kata, Abu Turab bagi aku. Abu Turab ni tak pandang dia, bagi belah kiri. Dia duduk dekat depan Abu Turab bagi dekat belakang dia. Bagilah sampailah duit yang ada pada Abu Turab ni habis. Lalu lelaki ni marah kepada Abu Turab. Dia kata, wahai Abu Turab, kamu ni zalim lah. Kamu seksa aku, kamu tahu aku fakir. Tapi kenapa kamu tak bantu aku, berikan duit kamu tu kepada aku? Tapi kata Abu Turab apa? Kau sepatutnya bukan minta duit ni pada aku, tapi sepatutnya kamu minta duit ni adalah kepada Allah Ta'ala. Kalau nak minta rezeki bukan minta pada aku, tapi minta pada Allah. Maksudnya dia ni ulama yang melatih diri dia dan dia melatih orang lain supaya kalau apa-apa permintaan, rayuan, kamu bukan minta kepada aku, tapi kamu minta kepada Allah. Aku hanya sebagai perantara sahaja. Okay? Kalau kita kan berbeza. Lagi orang minta lagi kepada kita, lagi kita sukalah. Nampaklah macam kita ni diperlukan kan. Kalau dapat sumbangan daripada kita, biarlah sumbangan tu disebut-sebut nama kita. Biarlah ada gambar kita, ada logo kita. Supaya orang tahu sumbangan tu kita yang beri. Kita tak membawa manusia beriktikad dengan iktikad yang benar. Rezeki, sumbangan, semuanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sebagai makhluk adalah perantara. Okay, jadi dalam hadis yang kita bincang ni, mintalah makanan ke, pakaian ke, dan apa sahaja, mintalah terus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, baik, itu antara perkara yang Allah Taala ingatkan. Dan yang kita bincang tadi tu berkaitan dengan kata apa? Semua antara kita ni melakukan dosa malam dan juga siang. Jadi Allah kata, akulah Tuhan yang memberikan pengampunan keseluruhannya. Maka mintalah pengampunan kepadaku dan aku akan berikan pengampunan kepada kamu. Okey, kemudian kita tengok lagi. Kemudian Allah Ta'ala sebut apa lagi? Ya ibadi, wahai hambaku, innakum lan tablughu darri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, wahai hambaku, wahai hambaku, sesungguhnya kamu semua itu tidak mampu mencapai satu kemudaratan di sisiku. Lalu kalian memudaratkan aku. Dan kalian juga tidak mampu mencapai satu manfaat di sisiku. Lalu kalian memberi manfaat kepadaku. Okey, maksudnya dekat sini tidak adanya manfaat, tidak adanya mudarat, melainkan datang daripada Allah Ta'ala. Dan tidak ada manfaat dan tidak ada mudarat yang kita boleh lakukan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Antara satu yang kita boleh tengok satu contoh, beza kita dengan makhluk, Allah Ta'ala dengan makhluk. Kalau makhluk ni, dia buat satu perkara, makhluk ni kalau dia buat satu perkara, dia bina satu rumah sebab dia berhajat kepada rumah tersebut. Tapi Allah Ta'ala, dia bina alam ni, dia bina dunia ni, namun dia tak berhajat langsung kepada dunia ni. Kita buat rumah sebab kita berhajat pada rumah. Kita cipta teknologi sebab kita berhajat pada teknologi. Kita cipta kereta, berhajat pada kereta, keperluan-keperluan kita. Tapi Allah Ta'ala, dia cipta dan dia tak berhajat. Sebab itu, makhluk dia tak boleh beri manfaat pada dia dan tak boleh beri mudarat pada dia. Dan kita kena ingat diri kita, tidak ada manfaat untuk kita dan tidak ada mudarat kepada kita, melainkan hanya daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay? Baik, kemudian
Nabi SAW sebut lagi dalam hadis yang lain. Yang berikutnya, kata Nabi, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki syai'an. Okey. Saya terlupa tadi. Kalau ibu-ibu tengok pada teks hadis tadi tu, bila disebutkan perkataan innakum lan tablughu darri, ada perkataan lan dekat situ. Kemudian diulang lagi sekali, walan tablughu naf'i, ada lan dekat situ. Lan itu menunjukkan isyarat an-nafyu abadan, iaitu penafian selama-lamanya. Sampai bila-bila pun kita tak mampu memberikan manfaat dan mudarat kepada Allah Ta'ala. Macam itulah. Perkataan lan tu menunjukkan isyarat satu perkara yang mustahil. Manusia ni, makhluk ni boleh mengapa-apakan sama ada mudarat ataupun manfaat kepada Allah. Sebab Allah tak berhajat pun kepada kita. Kita tak sembah Allah, Allah tak peduli pun. Tak ada masalah pun bagi dia. Tetap tak berkurang kemuliaan dia dan kekayaan dia. Sebab Allah tak berhajat pada kita. Kitalah yang berhajat kepada Allah Ta'ala. Okay, itu sebenarnya mesej yang nak disampaikan. Okay, kemudian, ya ibadi wahai hambaku, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum wa kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki syai'a. Iaitu kata Allah Ta'ala, wahai hambaku, sekiranya orang yang paling awal, orang yang paling terakhir, kan Allah sebut kat situ, iaitu perkataan awwalakum, orang yang paling awal daripada kamu, wa akhirakum, yang paling awal daripada kalangan kamu, wa insakum, manusia daripada kalangan kamu, wa jinnakum, dan jin daripada kalangan kamu. Kata Allah Ta'ala, semuanya adalah bersifat dengan hati seorang lelaki yang paling bertakwa. Maka perkara itu tidak menambah apa-apa pun di dalam kerajaan aku. Tak ada menambah apa-apa pun pada kerajaan aku. Aku tak berhajat apa-apa pun kepada manusia. Saya tak ingat, ada satu ayat daripada Al-Quran. Surah apa, saya tak ingat lah. Surah Az-Zukhruf ataupun surah yang lain, saya tak ingat. Tapi Allah Ta'ala menyebutkan satu ayat daripadanya, kata Allah Ta'ala, kalau orang yang beriman kepada Allah Ta'ala, lalu mereka kembali murtad, Allah Ta'ala kata apa? Aku tak kisah pun. Bahkan aku tak peduli pun. Itu menunjukkan isyarat Allah Ta'ala langsung tak berkehendak kepada kita. Maksudnya kita ni yang berkehendak pada dia, dia tak berkehendak pada kita. Sebab manusia hari ni, kalau dia raja, sebab dia berhajat dengan adanya rakyat. Tanpa rakyat, dia tak jadi raja. Betul kan? Dia majikan. Oh, saya sombong, saya majikan. Saya majikan ni. Tapi dia terlupa. Dia majikan sebab dia berhajat kepada pekerja. Kalau tak ada pekerja, orang tak tahu pun dia majikan. Begitulah kalau dia Perdana Menteri ke, pemerintah ke, siapa sahaja. Semua makhluk berhajat kepada makhluk yang lain. Tanpa makhluk yang lain, tiadalah dia. Kita rasa gah ni, saya paling hebat, saya pengurusi program ni. Sayalah pengarah program, sayalah itulah, sayalah ni lah. Saya dan saya kan. Dia terlupa. Yang dia rasa sombong tu sebab dia ni berhajat kepada orang-orang yang dia tindas ni. Sebab orang-orang yang dia berhajat tu adalah menjadikan dia di tempat tersebut. Tanpa dia, saya bukan raja. Tanpa dia, saya bukan pemerintah. Tanpa dia, saya bukan penguasa. Yang itu yang Allah Ta'ala nak sebut. Kalau Allah Ta'ala kata, aku ni macam mana pun tak berhajat kepada makhluk. Sebab manusia menyembah Allah tak mengurangkan Allah Ta'ala. Manusia tak sembah Allah pun tak mengurangkan apa-apa daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay, kemudian Allah Ta'ala sebut lagi. Kata Allah Ta'ala, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fas'aluni fa'ataitu kulla insanin mas'alatah ma naqasa dhalika mimma indi illa kama yanqusul mikhyat idza udkhila al-bahr. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala lagi, wahai para hambaku, sekiranya kamulah orang yang paling awal daripada kalian, orang yang paling akhir daripada kalian, manusia daripada kalangan kalian dan juga jin daripada kalangan kalian, yang mana kalian bersifat dengan hati manusia yang paling jahat,
maka perkara itu pun tidak akan mengurangi apa-apa kerajaan aku. Tadi cerita orang yang paling bertakwa. Sekarang cerita orang yang paling jahat. Jin ke, manusia ke, orang yang paling awal ciptakan ke, orang yang paling akhir diciptakan ke. Tadi orang bertakwa, sekarang orang paling jahat. Semuanya itu tak ada efek kepada Allah Ta'ala. Tidak ada mudarat pun kepada Allah Ta'ala. Bahkan Allah tak peduli pun. Sebab dia tak berhajat langsung kepada kita. Kitalah yang berhajat kepada Allah Ta'ala. Okey. Baik, kemudian Nabi sebut lagi. Okey, kemudian Nabi SAW sebut lagi, Allah Ta'ala berfirman, jikalau kalian berdiri di satu kawasan lapang, lalu mereka memohon kepadaku, dan aku memberikan kepada setiap orang akan permohonannya, maka perkara itu pun tidak mengurangi sesuatu pun yang ada di sisiku, melainkan ia adalah seperti jarum yang terdapat titisan air padanya apabila dia dimasukkan ke dalam laut. Ayat ni menunjukkan betapa kayanya Allah Subhanahu Wa Taala, betapa luasnya kekayaan dan perbandaran Allah Taala. Maksudnya Allah membayangkan kepada kita, kalau ada manusia yang paling awal diciptakan, paling akhir diciptakan, dan sama ada itu adalah manusia mahupun jin sekalipun, kalau dia meminta kepada Allah Ta'ala, dia berdiri dan meminta kepada Allah, dan Allah Ta'ala perkenankan semua hajat manusia, semua. Maksudnya semua kalangan kita, daripada awal sampai akhir alam ni, semua manusia minta, semua dapat. Semua jin yang minta, semua dapat. Allah kata apa? Dia hanya umpama satu jarum yang dicelupkan di dalam air, lalu diangkat. Okey, titisan air yang keluar daripada jarum tu, itulah sedikit kalau nak dibandingkan daripada lautan. Okey, kalau nak dibandingkan daripada lautan. Maksudnya, lautan tu sangat luas. Titisan yang turun daripada satu batang jarum tu, sangatlah sedikit. Sedangkan Allah Ta'ala ni kalau diberi tu, diberi kepada seluruh makhluk dia. Sama ada kalangan jin ataupun manusia. Semua hajat kita diperkenankan, diberikan, dimustajabkan. Langsung tak ada efek pada kekayaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak menjejaskan pun, betul. Tak menjejaskan sedikit pun. Punyalah kaya. Punyalah besar kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu kalau kita fahami hadis ni, walaupun dia duduk dalam bab larangan, iaitu daripada melakukan kezaliman, tapi hadis-hadis macam ni kita boleh fikir, kalaulah kita berdamping dengan Allah Ta'ala yang Tuhan yang Maha Kaya ni, sepatutnya kita tak rasa miskin sedikit pun. Walaupun kita rasa susah, tak patut rasa susah pun. Tak patut rasa stres. Saya ni hidup susah lah, saya ni miskin lah. Tak. Sebab kita berkhidmat dengan Tuhan yang paling kaya raya. Dia boleh beri pada kita apa sahaja pada bila-bila masa. Cuma yang menentukan adalah masa dan kehendak dia je. Maksudnya kita rasa susah ni, tak patut rasa susah. Bahkan kita rasa bahagia. Sebab kita ni berada di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kaya. Okay. Contoh. Kalau ada orang dia sakit teruk sangat. Dan penyakitnya tu tak mampu diubati. Melainkan dia jumpa dengan seorang pakar dekat Malaysia ni, pakar tu kata apa? Tuan ni punya penyakit tak ada ubat dekat Malaysia ni. Melainkan tuan kena pergi ke Amerika. Di Amerika ada seorang doktor pakar tu, dia dah berjaya selesaikan beberapa orang yang penyakit macam tuan ni. Memang terbukti kepakaran dia. Dan dia ada teknologi yang boleh sembuhkan. Kita pun habis belanja, terbang pergi ke Amerika, jumpa dengan doktor tu. Perkara pertama bila tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah jumpa dengan doktor tu, apa yang ibu-ibu rasa? Perkara pertama, kita akan rasa seolah-olahnya macam dah sembuh, walaupun hakikatnya kita masih lagi sakit. Kita rasa macam dah sembuh dah. Sebab apa? Kita rasa lega. Kita berjumpa dengan orang yang mampu sembuhkan kita. Walaupun orang ni adalah makhluk. Orang ni makhluk je. Tapi kita rasa macam lega dah. Alhamdulillah, dapat juga jumpa awak ni. InsyaAllah sembuh ni. Kalaulah berjumpa dengan makhluk, kita meyakini dia ni mampu menyembuhkan kita, sedangkan dia pun tak ada daya melalui kepakaran dia,
Apatah lagi kalau kita berdamping dan memperhambakan diri kepada Allah, Tuhan yang Maha Kaya. Tak patut kita rasa susah. Tak patut kita rasa miskin. Tak patut kita rasa sekian-sekian perkara-perkara yang negatif. Bahkan kita rasa sangat-sangat tenteram. Saya tak takut apa-apa pun. Sebab saya bersama dengan Tuhan yang Maha Berkuasa di atas segala sesuatu. Okay? Kalau ibu-ibu yang ikuti kuliah saya semalam, okay? Semalam kan, kita bincang tentang kisah Nabi Musa AS. Macam mana Musa punya dialog kepada Firaun. Waktu dia bercakap dengan Firaun, dia sebut dengan perkataan Rabbi a'lamu biman ja'a, kan? Dia sebut Tuhan aku lebih tahu siapa yang paling benar, yang mendapat hidayah di sisinya. Dia tak rasa bimbang pun, dia tak rasa takut pun. Sebab apa? Sebab yang mendampinginya adalah Allah Ta'ala yang lebih berkuasa. Tuhan langit dan bumi, kan? Tuhan timur dan barat. Lebih daripada kerajaan Firaun yang sangat-sangat kecil, terlalu kecil. Dia tak rasa bimbang pun. Okay, tak rasa bimbang pun. Bahkan dia rasa dengan yakinnya untuk berhadapan dengan Firaun. Okay, itu yang sebenarnya yang patut kita rasa. Bila kita fahami hadis-hadis macam ni, kita rasa satu kelegaan pun. Tak ada rasa bimbang. Susah-susah kita pun, sesak-sesak kita, tak rasa apa-apa. Sebab kita letakkan kebergantungan mutlak kepada Allah Ta'ala. Ataupun kita ambil contoh, kalaulah ada satu perompak letakkan pisau dekat leher kita. Letakkan pisau dekat leher kita. Kita rasa, ya Allah, habislah saya ni, habislah ni. Tiba-tiba kita dengar bunyi siren polis. Dengar bunyi siren polis. Polis pun masuk nak selamatkan kita. Apa kita rasa? Leganya lah. Sampai juga penyelamat. Sampai juga polis kat situ masa tu. Kita rasa macam tu. Lega lah polis sampai. Tapi hakikatnya pada waktu tu, boleh je kalau perompak tu nak terus bunuh kita, kan. Walaupun polis sampai, tak semestinya dia mampu selamatkan kita. Tapi sebab saya yakin dia mampu selamatkan saya rasa sangat-sangat tenteram. Patutnya begitulah manusia bila merasa dan berdamping dengan Allah Ta'ala. Sepatutnya. Dia rasa sangat-sangat tenteram. Walaupun dia dihimpit dengan kesusahan. Walaupun dia dihimpit dengan kesulitan. Tapi bila dia meyakini kewujudan Allah Ta'ala bersama dengan dia sentiasa perhambakan diri pada Allah, dia tak rasa apa-apa pun. Kalau tadi perompak dah letak pisau dekat sini, kita nampak polis, dengan bunyi siren polis pun kita dah rasa lega dah. Kalau kita dalam keadaan kehidupan ni bergantung pada Allah Ta'ala, sepatutnya begitulah. Kita rasa tenteram dan kita rasa sangat-sangat tenang kerana berdamping dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey. Baik, kemudian Allah Ta'ala sebut lagi. Kata Allah Ta'ala, ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dhalik fala yalumanna illa nafsah. Kata Nabi SAW, Allah Ta'ala berfirman, wahai para hamba-Ku, sesungguhnya ketetapan ini ialah amalan-amalan yang aku mengiranya bagi kalian. Kemudian akulah yang menyempurnakannya. Maksudnya apa? Semua amalan-amalan yang kita lakukan, semuanya akan dihitung oleh Allah. Semuanya dicatat oleh Allah. Tidak ada satu pun yang terlepas. Bagi orang mukmin, kenyataan ini melegakan. Bagi orang mukmin, kenyataan ini melegakan. Tapi bagi orang kafir, kenyataan ini menakutkan. Kenapa saya kata macam tu? Contoh. Kita bayangkan ada CCTV. Ni ada CCTV, kan? Ada kamera. Kalau kita perompak, kita masuk, kita nampak CCTV, kita rasa apa? Ibu-ibu, kalau kita perompak, diperhatikan. nampaknya Kak Mira lah ketua perompaknya. Sebab dia jawab, tak adalah. Tak ada. Okey, bayangkanlah kalau kita perompak, ada kamera, kita rasa macam, takutnya lah ada perompak. Sebab ada kamera yang sedang memerhatikan, takut kita. Tapi kalau kita ni tak merompak, kita orang baik, kita nampak CCTV, kita rasa apa? Kita rasa terlalu selamat. Sebab setiap gerak geri kita tu diperhatikan. Kalau apa-apa berlaku pada saya ada bukti. Sebab itu manusia sanggup berbelanja. Walaupun ada CCTV paling murah, saya tak nak paling murah. Saya nak CCTV paling mahal. Bukan sekadar dia boleh record video, tapi dia boleh record audio, boleh buat itu. Kita sanggup buat apa saja. Yang penting sentiasa diperhatikan. Kita tak kata
tak ada privacy lah, tak ada, kita tak rasa macam tu. Sebab yang membezakan dia adalah kita buat baik ataupun kita buat jahat. Kalau kita buat jahat memang kita stres. Tapi kalau kita buat baik, kita rasa terlalu selamat. Maka sebab itu, bila Allah kata, semua amal yang kamu buat, aku hitung. Dan aku sempurnakan. Sempurna dekat situ, aku yang akan balas. Akulah yang akan mengganjari. Yang baik dengan baik, yang buruk dengan buruk. Bagi orang baik, dia rasa tenang, selamat dan dia rasa betul-betul tenang, betul-betul tenteram jiwa dia. Sebab segalanya telah dilindungi oleh Allah Ta'ala. Walaupun ada kalanya dia kecewa, ada kalanya dia sabar, ada kalanya dia rasa kecil hati, semuanya itu Allah Ta'ala akan menilai satu per satu. Tenteram hati dia. Manakala orang yang melakukan dosa, ayat ini cukup memberikan ancaman kepada mereka. Baik. Kemudian, Nabi kata apa? Allah Ta'ala menyebutkan, sesiapa yang melakukan kebaikan, sesiapa yang mendapati kebaikan, maka pujilah Allah dengan kalimah Alhamdulillah. Dan sesiapa yang mendapati selain daripada kebaikan, maka janganlah dia mencela sesuatu melainkan dirinya sendiri. Ini menunjukkan kepada kita isyarat, bila benda tu baik, pujilah Allah Ta'ala. Sebab segala kebaikan tu datang daripada Allah. Bila berlaku satu kemudaratan ataupun satu perkara yang bukan baik, jangan cela orang lain. Jangan cela. Tapi celalah diri kita. Sebab selalunya keburukan itu adalah bi'aidin nas, adalah melalui tangan manusia. Saya tak ingat saya sebut di sini ataupun di tempat lain. Kalau kita kaji sejarah, dunia ni sebenarnya maha adil. Seluruh pelosok dunia ni, semuanya kekayaannya sama rata. Semua kekayaan sama rata. Kita tengok Mekah, negeri kering kontang, panas, apa saja. Tapi Allah punya adil, Allah letakkan ada minyak di bawahnya. Tetap dia ada kekayaan dia sendiri. Bumi Malaysia, walaupun jauh daripada segala-galanya, macam-macam lah. Tapi bumi Malaysia subur dengan iklim dia, kan? Kita ada tumbuh-tumbuhan semuanya subur, boleh tumbuh di bumi ni, tak boleh tumbuh di benua-benua yang lain. Semuanya. Tetapi bila berlakunya proses penjajahan, maka manusialah yang merampas kekayaan sekian negara dibawa ke negaranya. Maka negara ni terus menjadi miskin. Kekayaan negara ni diceroboh, ditindas, dibawa kekayaan tu ke negara dia. Jadi satu negara kaya, negara ni miskin. Bukan sebab Allah Ta'ala tak adil. Tidak. Allah tu maha adil. Tapi berlakunya kemudaratan ataupun selain daripada kebaikan ni adalah melalui tangan-tangan manusia. Jadi Allah sebut, kalau kamu dapati kebaikan, puji Allah. Sebab Allah tak zalimi kamu. Allah tak zalimi kamu. Allah adil beri segala sama rata. Tapi bila kamu tak mendapati adanya kebaikan, jangan cela orang lain, tapi kamu cela diri kamu. Maknanya manusia tunjuk jari tu kepada diri dia. Berlaku gempa bumi, minta maaf. Berlaku tanah runtuh. Berlaku apa lagi? Segala-segala perkara-perkara yang musibah tu, salahkan diri sini sebab ia ada berlaku dengan kesilapan kita. Banjir, kita ada banjir kilat di kawasan bandar, itu semuanya kesilapan kita. Sebab bukan sebab hujan yang turun menjadikan banjir, tapi sebab kita ni buang sampah di kawasan peparitan kita tersumbat sehingga berlakunya banjir dan segalanya lah. Ini Allah Ta'ala perintahkan kepada kita. Baik, kemudian qala Sa'id, maka Sa'id pun berkata, kana Abu Idris Al-Khawlani idza haddasa bihal hadith jatha ala rukbatayh. Dia kata apabila Abu Idris Al-Khawlani menceritakan hadis ini, beliau berlutut di atas kedua-dua lututnya. Okey, maksudnya dia memuji Allah Ta'ala dan menyerahkan keseluruhan hidupnya adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, baik. Walaupun hadis ni dia duduk dalam bab yang kita bincang tadi, iaitu bab larangan jangan melakukan kezaliman, sebab Allah lah Tuhan yang maha adil, yang berikan segala keadilan kepada hamba-Nya dan dia tak nak hamba dia melakukan kezaliman. Tapi hadis ni juga dengan panjang lebarnya berbicara berkaitan tentang kekuasaan demi kekuasaan yang dimiliki oleh Allah. Okey, iaitu pemilikan kuasa secara mutlak itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, baik, saya berhenti di sini ibu-ibu yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan ada kesempatan yang lain kita akan jumpa pada masa akan datang, insya-Allah. Ustaz nak buka soalan ke?
Boleh lah, boleh. Kalau ada lah, kalau ada. Rasanya macam tak ada kan? InsyaAllah jemaah silakan bertanya soalan kepada Ustaz hari ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ada soalan juga Doa yang Ustaz ajak tadi, Allahumma kfini bihalalika tu kan. Okey, baik. Bila seeloknya kita nak kena amalkan dia? Baik. Okey, terima kasih kepada Puan Aufa. Baik, sekarang ni doa ni bolehlah baca bila-bila waktu pun. Tapi kalau kita tengok ada waktu-waktu yang mustajab, antaranya yang kalau kita perhatikan Nabi sangat menggalakkan membaca doa selepas solat. Ini adalah waktu-waktu yang mustajab. Ataupun waktu berdoa adalah sebelum iqamah. Selepas azan tu menunggu iqamah tu, itu antara waktu yang mustajab untuk berdoa. Antara yang lain iaitu boleh juga kita baca sebelum kita memberi salam. Ini antaralah waktu-waktu yang mustajab. Maksudnya sebelum iqamah, selepas solat dan juga sebelum kita memberi salam terakhir itulah. Tahiyat akhir tu sebelum beri salam tu, waktu tu kita baca doa. Hanya bila-bila pun, tapi waktu yang mustajab antara itulah, antara waktu-waktu tu. Ini waktu-waktu yang mustajab. InsyaAllah. Ustaz nak tanya, kalau Ustaz kata sebelum bagi salam tu, baca doa, makna selepas habis tahiyat akhir, makna kita baca dalam hati ya? Betul. Kita baca kan fil alamin innaka hamidun majid. Jangan tergesa-gesa terus bagi salam kan. Makna selepas tu baru kita salam, atau macam ada doa-doa lain kita bolehlah baca-baca sebelum bagi salam. Boleh. Antara yang doa yang Nabi baca, yang masyhurnya Nabi baca Allahumma inni a'udzubika min azabin nari jahannam wal azabil qabr kan. Wa a'udzubika min fitnati mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Itu antara yang doa yang Nabi baca. Nabi kepada kita baca. Dan disebut waktu itulah antara waktu yang mustajab. Kemudian baru kita terus bagi salam teruslah. Betul. Okey. Ustaz, satu lagi saya nak tanya, apa yang semayang ni lain sikit, kalau sunat semayang sunat subuh, makna selepas azan ke sebelum azan? Okey. Kalau solat sunat subuh tu, solat sunat fajar tu adalah solat sunat qabliyah subuh. Maksudnya solat yang didirikan solat sunat ni selepas azan subuh. Kalau sebelum subuh tu, itu kitanya solat qiyam kita lah, qiyamul lail kita. Maknanya dah azan subuh, sebelum kita sembahyang subuh, kita sembahyang sunat subuh yang 2 rakaat tu ya? Betul. Okay. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Ada lagi soalan? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, macam mana nak buat soalan ni? Kita belajar untuk kita menyerahkan segalanya kepada Allah pasal kita percaya kepada Allah. Tapi bila keadaan yang sebenar berlaku, kadang-kadang kita lupa Ustaz. Dengan panik, dengan anxiety ke apa, kita lupa. Bagaimana kita nak didik apa jua dalam keadaan bila kita melalui, kita berserah pada Allah. Apa yang pertama kali yang perlu kita amal atau macam mana Ustaz? Ustaz faham ke? Tak apa, Puan detail lagi sikit lagi. Pasal sekarang kita belajar, kita menyerahkan kepada Allah, kita percaya Allah tu ada wujud, akan tolong kita dalam keadaan apa pun kita, bila kita minta Allah tu akan bagi kat kita lah. So bila keadaan yang sebenar berlaku, yang kata perompak letak pisau ke leher, semua tu kita lupa Ustaz. Bagaimana nak kita didik hati ni, atau apa yang pertama kali yang kita patut amalkan andai kata keadaan tu berlaku kat kita satu hari nanti, hati kita tetap kepada Allah, kita percaya pada Allah, Allah tu tolong kita, atau kita akan berterima kasih apa keadaan pun, dalam keadaan apa pun, kalau kita selamat daripada perompak, kita tak asbabkan kerana polis tu datang. Kerana Allah tu telah menolong kita. Baik. Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih soalannya. Sebenarnya kes yang saya sebut ni, contoh macam perompak tadi, itu sebagai satu contoh.
Tapi sebenarnya itu berlaku pada Nabi. Ada satu perang ni, saya tak ingat perang Bani Mustalik ataupun perang yang lain. Nabi SAW ni dia pernah baring masa dalam perjalanan perang, lalu Nabi pun berehat sebab tentera musuh dah lari dah. Nabi pun berehat. Ni kita berbincang masa kuliah sirah dulu. Bila baginda Nabi SAW rehat, tiba-tiba datanglah ketua kabilah penjahat ni, musuh kepada tentera Islam. Dia datang dan dia capai pedang Nabi. Dan dia telah letakkan hujung pedang Nabi itu di leher Nabi SAW. Dan dia kata pada Nabi, sekarang siapa yang selamatkan engkau? Ini ucapan dia. Sekarang siapa yang selamatkan engkau? Dan baginda Nabi SAW tanpa teragak-agak, Nabi kata, Allah. Kalau kita dah waktu tu, kita memang dah takut lah. Tolonglah saya kan, mesti kita buat, tolonglah saya, janganlah macam tu kan. Tapi tak, Nabi kata Allah. Bila Nabi sebut Allah tu, musuh tadi tu tiba-tiba terlepas pedang dia. Dan Nabi ambil dan Nabi letakkan pedang Nabi tu di hujung leher musuh tadi tu. Dan Nabi tanya pula, siapa yang selamatkan engkau? Si fulan tu menjawab, Allah. Dan akhirnya si fulan tu pun meluk agama Islam. Maksudnya benda ni berlaku. Bukanlah saya nak kata isu tadi tu, cuma nak membayangkan kita ni taklah seiman setinggi macam Nabi. Tapi saya bayangkan tadi tu macam kalau kita dirompak, lalu kita nampak polis, paling tidak akan terbit rasa lega. Ada orang datang, bantuan dah sampai, kita rasa lega. Kita duduk tengah-tengah hutan, tiba-tiba kita nampak helikopter tak bantu lagi. Tapi helikopter lalu je, dah nampak dah macam nak tolong. Kita rasa apa? Kita rasa lega. Itu yang saya nak sebutkan, kalau kita mula menyerahkan diri kita kepada Allah, Tuhan yang memiliki segalanya dan Tuhan yang boleh buat apa sahaja. Automatik kita rasa lega. Walaupun kita kadang-kadang rasa musibah, rasa susah, rasa sulit. Tapi bila kita sandarkan diri pada Allah, lega hati kita. Okey, sekarang soalan daripada Bonda Nurlia tadi. Dia kata, sekarang ni kalau realitinya kadang-kadang kita panik, anxiety, kita tak tahu nak buat apa. Macam mana? Saya tak nafikan, kalau saya pun panik. Kita letakkan kebergantungan pada Allah. Tapi dalam masa sama kita pun panik sebab kita perlu bertindak kan, panik. Waktu tu antara waktu yang kita nak mententeramkan diri kita psycho pada kita punya minda kita adalah meletakkan kebergantungan kepada kuasa yang maha besar. Ini fitrah. Siapa sahaja pun, dia hanyut di tengah-tengah lautan, mulut dia sebut oh my God, walaupun dia atheist lah kan, oh my God. Mesti disebut kan, automatik. Kita pun macam itu juga. Macam mana pun kita akan sebut ya Allah. Tapi kita perlu bertindak. Cuma macam mana kita letakkan kebergantungan pada Allah selepas berlakunya apa-apa, sama ada benda yang baik ataupun benda yang tak baik berlaku pada kita, kita letakkan adanya rasa redha pada ketentuan Allah. Kalaulah, saya tak tahu nak bagi contoh apa-apa, tapi kalau ibu-ibu ingat lagi saya pernah sebut, ada satu hikmah yang sentiasa bermain di fikiran saya. Cerita sahabat saya ni, yang dulunya dia kahwin, dia bertunang, lalu dia putus tunang dia. Dialah orang yang paling frust dan menongging. Memang dia kecewa, oh saya tak boleh nak hidup lah, saya dah lama kawan, kita dah bertunang, tiba putus. Dia memang putus asa, betul-betul putus asa, dia dah gelap dunia dia. Tapi baru ni saya jumpa dia, tahun lepas jumpa, dia paling happy sekali. Saya kata dulu awak paling frust, paling menongging. Tapi sekarang saya jumpa awak paling happy. Dia kata apa? Saya baru perasan ada hikmah kenapa saya putus. Sebab dia cakap dulu saya sedih, Allah Ta'ala berikan saya kesedihan lebih awal. Sebab tunang yang dia putus itu dah meninggal dah. Kerana dia kena penyakit kanser ataupun penyakit apa dia kena, akhirnya meninggal dunia. Dan dia kata biar dia sedih daripada dia dah berkahwin, dah ada anak-anak, lalu isterinya meninggal. Lagi sedih. Jadi di situ dia nampak adanya hikmah. Ada benda yang kita tak suka tapi Allah dah tetapkan. Tetap kita serah kepada Allah Ta'ala. Walaupun saya tak suka benda ni. Sebab ilmu kita tak sampai waktu tu kan. Jadi datangnya peristiwa selepas itu mendatangkan kelegaan dan dia baru nampak hikmah Allah Subhanahu Wa Ta'ala tetapkan seperti itu. Mudah-mudahan menjawablah untuk pertanyaan Bonda Nolia. Mohon maaf kalau tak menjawab. Ustaz, kita boleh bertawasul juga ke Ustaz kalau situasi macam tu? Maksudnya bertawasul dengan amal soleh kita. Macam itulah. Boleh. Itu untuk menjadikan doa kita lebih mustajab. Okay, lebih mustajab.
Dan ini kan berlaku dalam hadis Nabi SAW. Nabi cerita tentang ada manusia yang terperangkap dalam gua kan. Lalu mereka ni berdoa, dan masa mereka berdoa tu mereka bertawassul dengan kebaikan-kebaikan yang mereka buat. Kalaulah amalan yang saya buat ni ikhlas, ya Allah kau terima, aku tawassul dengan amalan ni, lepaskanlah kami daripada terkandas dalam gua ni. Allah Ta'ala lepaskan, dijatuh beberapa biji batu yang menutup pintu gua tu. Itu menunjukkan kepada kita boleh bertawassul dengan amal-amal kebaikan kita. Ya Allah, amalan ni saya buat ikhlas pada Engkau. Kalau amalan Kau terima, ya Allah, aku tawassul amalan ni. Maksudnya kita bergantung pada amalan ni untuk kita serahkan kepada Allah Ta'ala. Boleh. Okey, baik, nanti soalan lagi banyak lagi nanti. Okey Kak Mira. InsyaAllah, baik. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Jazakumullah khairan jazak. Ustaz, hari ni hadis larangan melakukan kezaliman. Banyak yang rasanya kita dapat, kita ambil ibrah. Dan yang kita nampak, Masya Allah, hadis ini seperti Ustaz kata tadi, menceritakan tentang kekuasaan demi kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi lepas ini akhirnya kebergantungan kita kena betul-betul kepada Allah. Kena yakin itulah, Masya Allah. Mudah-mudahan barakah, mudah-mudahan Allah kurniakan limpah rahmat kepada kita. Terima kasih kepada tim Gemenur Iman, sahabat-sahabat pencinta ilmu yang mengimarahkan kuliah di Gemenur Iman dari subuh tadi. Sampai saat ini, Ustaz, saya buat eban satu je. Kuliah Isyak pula. Kuliah asar kita pada pukul 5.15 petang hari ini. Kitab Qalbun Salim bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Zukri bin Abdul Jalil. Jadi teruskanlah bersama-sama dengan Gemenur Iman dengan kuliah yang telah disediakan. Jadi saya mewakili Gemenur Iman memohon maaf sekiranya ada sebarang kekurangan dan kesilapan yang baik itu datang daripada Allah, yang tidak baik dan kelemahan itu daripada kami sendiri. Kita tangguh kuliah kita. Mohon sekali lagi Al-Fadhil Ustaz untuk membacakan tasbih, kafarah dan surah Al-As. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.